Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua murid-murid sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dapat menyertai pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran berkaitan dengan pendidikan ibadah darjah 2, yang di mana kita akan sambung lagi pembelajaran kita berkaitan pada bab yang kelima, iaitu berkaitan dengan solat. Jadi, murid-murid semua diharap boleh rujuk di dalam kitab ibadah darjah 2 pada muka surat 26 sehingga muka surat 28. Baiklah, sebelum kita teruskan, marilah kita sama-sama ingat kembali apa yang kita belajar pada masa yang lalu. Pada pembelajaran lepas, kita dah belajar dua perkara, iaitu berkaitan dengan sunat ab'ad ketika anda menunaikan solat, yang di mana kita dah belajar ada 8 jenis perbuatan sunat ab'ad. Dan yang kedua, apakah bacaan doa kunut dan berserta bacaan sujud sahwi. Andai kata sekiranya anda tertinggal salah satu daripada perkara sunat ab'ad. Jadi, daripada dua perkara ini, Ustaz berharap kepada anda semua dapat kenal dan juga dapat faham apa yang Ustaz sampaikan kepada anda semua pada pembelajaran yang lepas, khususnya berkaitan pada dua perkara ini. Sekiranya daripada kalangan anda masih lagi tidak kenal ataupun tidak faham, boleh rujuk sama ada. Yang pertama, rujuk pada kitab ibadah darjah 2 pada muka surat 24 dan muka surat 25. Ataupun boleh tengok pada nota video yang Ustaz telah uploadkan di dalam YouTube. Link videonya boleh tengok dekat bawah video ini. Baiklah, seperti mana kita dah belajar pada pembelajaran yang lepas berkaitan dengan sunat ab'ad, di mana sekiranya kita tertinggal salah satu daripada perkara sunat ab'ad ini tersebut, maka anda disunatkan kena sujud sahwi. Pada hari ini kita akan belajar pada kotak yang berwarna ungu ini, di mana kita akan belajar apakah dia perkara-perkara sunat hayat ketika kita berada menunaikan solat. Sebelum ni kita kena kenal dahulu apakah maksud sunat hayat tersebut. Sunat hayat adalah perkara-perkara sunat ketika anda menunaikan solat, yang di mana sekiranya anda tertinggal salah satu daripada perkara sunat hayat tersebut, anda tidak perlu melakukan sujud sahwi tersebut. Berbeza dengan sunat ab'ad, di mana sekiranya anda tertinggal salah satu daripadanya, anda kena melakukan sujud sahwi. Tetapi di sunat hayat ini tidak perlu melakukan sujud sahwi. Andai kata anda terlupa membuat salah satu daripada perkara sunat hayat tersebut. Ada 14 perkara sunat yang anda semua kena tahu ketika anda menunaikan solat, yang di mana anda boleh mengikut kesemua 14 perkara ini, yang di mana sekiranya anda tertinggal salah satu daripadanya, tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Yang pertama adalah mengangkat tangan. Bagaimana cara anda untuk mengangkat tangan tersebut adalah berdasarkan daripada gambar di sebelah kiri anda semua ini, di mana kalau anda lihat posisi tangan anda ketika anda mengangkatkan tangan, pada kedua-dua belah tangan anda, pada ibu jari tangan anda mesti sejajar dengan cuping telinga awak dekat sini. Jadi pastikan bagi lelaki, tangan anda perlu diangkat dengan secara kembang seperti yang di dalam gambar ini. Manakala bagi yang perempuan, ketika anda mengangkat tangan anda mesti dalam keadaan rapat-rapat. Okey? Dan bilakah kita kena mengangkat tangan? Mengangkat tangan pada ketika ada 4 perkara. Ketika anda melakukan takbiratul ihram, ketika anda hendak rukuk, ketika anda hendak melakukan i'tidal, dan selepas anda bangun untuk rakaat ketiga, selepas anda membaca tahiyat awal. Jadi 4 perkara ini disunatkan untuk anda untuk mengangkat tangan pada waktu keempat-empat perkara ini tersebut. Sekiranya anda terlupa melakukan mengangkat tangan tersebut, tidak menjadi masalah, tidak perlu melakukan sujud sahwi. Yang kedua, disunatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada bahagian perut, di atas pusat atau di bawah dada. Jadi bila anda sembahyang, disunatkan untuk anda meletakkan tangan kanan anda
di atas tangan kiri di bahagian perut anda. Sama ada awak nak letakkan tangan anda tu di atas pusat ataupun di bawah dada. Contohnya di dalam gambar ini. Dalam gambar ini sama ada lelaki dan juga perempuan, cara posisi anda meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah seperti di dalam gambar ini. Di mana kalau anda lihat perbezaan dekat sini, pada lelaki ini bersembayang di mana dia meletakkan tangan di atas di bawah dadanya. Jadi itu tidak menjadi masalah. Di sebelah kanan pula orang perempuan dia melakukan sembahyang di mana tangan dia diletakkan di atas pusat tersebut. Okey. Jadi inilah cara bagaimana anda meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tersebut, di mana anda letak di bahagian perut, sama ada di atas pusat ataupun di bawah dada. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Jadi selepas anda mengangkat takbir, disunatkan untuk anda membaca doa iftitah. Jadi apakah bacaan doa iftitah tersebut? Dekat sini Ustaz tunjukkan kepada anda bacaan doa iftitah. Kita akan baca bersama satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi inilah bacaan doa iftitah yang disunatkan anda untuk membacanya selepas anda mengangkat takbiratul ihram pada rakaat yang pertama. Yang keempat, membaca ta'awudz bagi setiap anda membaca, sama ada bacaan surah Al-Fatihah dan juga bacaan ayat suci Al-Quran. Ketika anda sembahyang disunatkan untuk membaca ta'awudz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kelima, menguatkan bacaan Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua pada solat waktu maghrib, isyak dan subuh serta solat sunat Jumaat. Jadi pada waktu solat tersebut ni yang Ustaz sebut dekat di dalam slide ini, anda disunatkan untuk menguatkan bacaan surah Al-Fatihah ketika pada rakaat pertama dan kedua pada waktu solat yang telah disebutkan di bawah ini. Yang keenam, menyebut bacaan amin selepas membaca surah Al-Fatihah. Jadi tidak kisah sama ada anda sembahyang sendiri ataupun sembahyang berjemaah, ketika anda selepas membaca surah Al-Fatihah disunatkan membaca amin. Yang ketujuh, membaca surah-surah di dalam Al-Quran selepas membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua walau satu ayat sahaja. Jadi selepas awak membaca surah Al-Fatihah, disunatkan untuk anda untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bacalah surah Qul Huwallahu Ahad ke, Qul A'udzu Birabbil Falaq ke, Qul A'udzu Birabbin Nas ke, ataupun mana-mana surah yang anda boleh ingat untuk membacanya pada ketika anda membaca pada rakaat pertama dan kedua. Kalau anda tak mampu membaca satu surah, baca satu ayat sahaja pun tidak menjadi masalah. Yang ke-8, membaca tasbih ketika rokok sebanyak 3 kali. Apakah bacaan dia? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi bacaan ni perlu anda kena baca sebanyak 3 kali ketika anda dalam keadaan rokok. Yang ke-9, membaca tasbih ketika iktidal. Bacaan dia Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Sekali sahaja baca tasbih ketika iktidal. Yang ke-10, membaca tasbih ketika sujud sebanyak 3 kali. Bacaannya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi anda kena baca sebanyak 3 kali. Yang ke-11, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha dengan lepaskan jari selari dengan lutut. Benda ni anda disunatkan membuatnya ketika anda duduk antara dua sujud. Contohnya seperti di dalam gambar ini. Gambar inilah gambar
menyatakan bagaimana anda letakkan kedua-dua tangan di atas peha seperti yang dalam gambar ini, di mana anda hanya melepaskan jari anda semua selari dengan lutut seperti mana di dalam gambar ini. Itu cara dia bila anda duduk ketika antara dua sujud. Yang ke-12, duduk secara iftirash ketika tahiyat awal dan juga duduk antara dua sujud. Jadi, ketika anda duduk antara dua sujud dan ketika anda membaca tahiyat awal, cara duduk awak adalah seperti di dalam gambar ini. Ini adalah duduk secara iftirash. Manakala bagi tahiyat akhir, anda kena duduk secara tawarruk. Bagaimana cara duduk dia adalah seperti di dalam gambar bawah ini. Andai kata anda tidak mampu untuk duduk secara tawarruk seperti ini, boleh juga anda duduk secara iftirash. Kerana duduk secara tawarruk ini adalah salah satu sunat ab'ad. Kalau tidak mampu buat, tidak menjadi masalah. Dan akhir sekali pada yang nombor 14, memberi salam yang kedua. Iaitu ketika selepas anda membaca tahiyat akhir, selepas anda memberi salam yang pertama, disunatkan untuk memberi salam yang kedua. Jadi, itu saja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan sunat ab'ad. Iaitu sebanyak 14 sunat ab'ad yang kita dah belajar pada hari ini. Dan seterusnya, maka berakhirlah pembelajaran kita berkaitan dengan bab yang kelima, iaitu solat. Jadi, sepanjang kita belajar berkaitan dengan bab 5 ini, iaitu berkaitan dengan solat, Ustaz berharap sangat kepada anda semua dapat kenal, dapat faham dan dapat amalkan khususnya berkaitan dengan solat ini. Kerana solat adalah salah satu tiang agama yang penting. Sekiranya anda meninggalkan solat, boleh jatuh dosa besar. Jadi, anda kena belajar bagaimana cara anda untuk menunaikan solat dengan melalui apa yang Ustaz mengajarkan kepada anda semua sepanjang pada bab 5 ini. Jadi, apa yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu pula adalah datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.